Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Baik, kita sambung pada muka surat 63. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, bolehkah seorang perempuan bercinta dengan lelaki bukan Islam kemudian berkahwin tanpa lelaki itu menukar agama? Jadi masalah yang pertama, kahwin dengan laki-laki bukan Islam dan tak tukar agama. Jawabnya, bercinta sebelum berkahwin dengan siapa saja pun adalah haram. Tak boleh cinta belum kahwin. Kalau bercinta dengan orang Islam pun haram, betapalah bercinta dengan orang yang bukan Islam. Percintaan begini sudah tentu berdasarkan nafsu. Ianya kalau tidak dikawal dengan iman pasti menyebabkan berlakulah dosa-dosa yang dilakukan oleh keduanya. Islam melarang pasangan laki-laki dengan perempuan berduaan tanpa batas kerana perbuatan itu boleh membawa kepada gejala rogo dan zina. Ini akan berlaku bila nafsu mereka tidak dapat dikawal lagi. Meskipun ada orang yang cinta berduaan tidak melakukan perzinaan, namun mereka tetap berdosa kerana perbuatan itu dikira menghampiri perbuatan zina. Sebab itu dalam Islam menggalakkan perkahwinan, tidak membenarkan seorang itu bertunang dalam tempoh yang lama. Setelah seorang berkenaan dan bersetuju untuk berkahwin, segeralah bertunang dan percepatkan urusan berkahwin. Tentang berkahwin dengan yang bukan Islam tanpa menukar agama, hukumnya tidak sah. Dan lebih-lebih lagi salah dan berdosa kalau si perempuan Islam menukar agama pada agama lelaki demi untuk berkahwin dengan laki-laki itu. Perempuan itu dikira murtad, dan orang yang murtad boleh dihukum bunuh oleh kerajaan Islam. Sebaiknya orang Islam, orang bukan Islam yang hendak berkahwin dengan orang Islam menukar agamanya kepada agama Islam. Ketahuilah, Islam tidak menggalakkan seorang perempuan Islam berkahwin dengan laki-laki yang baru masuk Islam, dan suaminya semestinya boleh mendidik isteri. Maka dengan apa suami hendak mendidik isteri kalau dia sendiri jahil tentang Islam? Baik, itu jawapan dia. Jadi masalah berkahwin ataupun bercinta sebelum kahwin dan berkahwin pula dengan orang yang bukan Islam, jawabnya, tak usah kata bercinta dengan orang bukan Islam. Dengan orang Islam pun haram, tak boleh. Kalau kita duk buat-buat tu haram tu. Mana boleh. Dia cinta dalam Islam lepas kahwin. Agama lain belum kahwin. Agama Yahudi, Buddha, Hindu, Kristian, dia cinta belum kahwin. Dia Islam lain kan, bercinta lepas kahwin. Dah lepas-lepas kira ruannya dia anguh gitu, dah kena taubat, kena istighfar lah. Dah salah aku dulu. Jadi nak kahwin dengan orang laki-laki, dengan suami, dia ada syarat-syarat dia. Dia antara syarat yang paling penting sekali, iaitulah calon suami mesti Islam. Nampak? Mesti orang Islam. Kalau tak Islam tak sah. Bertunang pun tak sah. Nampak? Syarat suami kita tu mesti Islam. Kalau tak Islam tak sah. Sekarang ni dia panggil perkahwinan campur. Laki-laki tak masuk Islam, hak puang Islam, kekal atas agama masing-masing. Sama macam di Indonesia dia buat. Dipanggil ajaran Islam plural, menggalakkan kahwin, tidak heraukan agama. Agama hal lain kata, cinta hal lain. Dia siapa gitu semua. Dia bijak pada Tuhan ni, budak-budak dia ni. Akhirnya hak kahwin dengan laki-laki bukan Islam, semuanya menjadi sesat isteri dia. Dia tak ada molek. Sebab apa? Sebab dia kahwin dengan lelaki bukan Islam tu kena laknat dah. Jalan itu jalan salah dah. Maka jalan salah takkan membawa kepada kebenaran. Jalan kita masuk lorong salah dah. Dah jumpa dah. Dah jumpa Dah jumpa dengan benda dengan susah.
Dah lorong masuk tu lorong salah dah. Calon suami ni dia ada, Islam ni dia ada dua. Yang pertama, calon suami kita tu Islam, hak Islam sama dah daripada dulu, faham? Yang kedua, calon suami kita tu baru masuk Islam. Kalau baru masuk Islam, makruh kahwin. Faham tak? Makruh kahwin dengan mu'allah. Mu'allah ni benda, mu'allah ni orang yang baru masuk Islam dan dia tak pandai lagi hukum hakam Islam. Nampak? Jadi hukumnya makruh, walaupun sah pasal Islam dah, tetapi tidak disukai oleh agama. Sebab suamilah yang memimpin isteri. Dah kalau yang memimpin tak ada ilmu, macam mana dia nak pimpin orang? Dia tidak apa, isteri boleh hajar dia, tak sama dengan suami. Nampak? Betul lah ada pasangan yang bahagia tapi jalannya salah. Yang bolehnya lelaki Islam kahwin dengan perempuan mu'allah, boleh. Nampak? Sebab isteri bodoh tak apa. Isteri tak tahu benda, tak tahu kekuatan, tak apa. Batu dalam berkahwin, suami tak boleh jahil, isteri tak apa jahil. Tok Imam pakai jubah, pakai serban, kahwin dengan minah rempit, boleh. Faham? Pakai seluar nampak punggung puing bini Tok Imam, faham tak lagi? Boleh. Pusat jelek, boleh. Pasal dia akan dipimpin oleh suami. Yang tak bolehnya kita pakai tudung, pakai baju kurung, pakai jubah, kahwin dengan lelaki luar pendek, pakai rata tekak, rambut copeng kuning macam murah gila. Faham? Tu tak boleh. Pasal apa? Dia pemimpin. Dalam mana-mana pejabatan, dia mesti pengarah, mesti ada ilmu. Dia tak ambil pengarah orang yang tak pas sekolah. Orang nak jadi pegawai tu ini mesti pengarah jabatan sekolah pas jadual, dak anda baca. Memang jabatan tu akan lingkup orang panggil, punah jahanam. Tapi tak apa, pengarah pandai, kuli bodoh, tak apa. Faham ke?